Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahaman. Insyaallah bersama dengan saya sesuai lajimin dalam tazkirah ringkas pada hari ini yang saya akan berkongsi tentang hindarilah ajaran sesat. Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat ini? Ajaran sesat itu rumpanya ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dan bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kesesatan umat di akhir zaman itu rumpanya yang dirahmati sekalian adalah dinyatakan dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yamani. Beliau berkata, semua orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Tuan, ini dia punya artilah. Tetapi aku bertanya kepada baginda tentang keburukan pula, kerana aku bimbang keburukan menimpa diriku. Kata Abu Huzaifah. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan sehinggalah datang kebaikan Islam kepada kami. Maksudnya di sini, Huzaifah ni adalah sahabat Rasulullah ni. Ketika sebelum masuk Islam, kata Huzaifah ni, sahabat Rasulullah ini, sesungguhnya semasa kami zaman dahulu sebelum masuk Islam, Rasulullah, ya Rasulullah, kami selalu buat jahat, buat kemungkaran, buat keji, minum arak dan sebagainya lah. Tapi setelah kami masuk Islam, perempuan bukan saja jahil, tapi setelah kami masuk Islam, katanya kami telah menemui Islam ini, sehinggalah dengan Islam itu kami suka berbuat kebaikan. Kami suka menolong sahabat-sahabat Rasulullah, kami suka mau bersedekah, kami suka menuntut ilmu, kami suka semualah. Kata Huzaifah ini sahabat Rasulullah ini, dan Rasulullah beritahu, dan dia bertanya lagi, adakah lagi Rasulullah kebaikan ini datang selepas datang kami, musim kami ini akan datang lagi keburukan pada akan datang ini. Kata Abu Huzaifah. Apa jawab Rasulullah SAW? Para nabi dan perempuan diberikan wahyu, ilham, wahyu. Terus Rasulullah SAW dia akan boleh nampak apa yang berlaku pada zaman akan datang. Rasulullah terus menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, ya mestilah akan berlaku. Sekarang ini 1443 tahun selepas hijrah Rasulullah SAW, 1400 tahun dah Rasulullah SAW telah wafat meninggalkan kita. Masya Allah. Jadi Rasulullah beritahu, ya memang akan ada keburukan selepas datangnya aku ini, selepas aku wafat ini. Setelah ini akan ada lagi keburukan yang akan dilakukan. Ada satu hadis yang panjang lah. Ya akan berlaku keburukan lagi selepas kamu ini, wahai Abu Huzaifah. Aku bertanya, Huzaifah bertanya, sahabat Rasulullah SAW ni, adakah selepas keburukan ini akan ada kebaikan lagi? Dulu kata Huzaifah, kami buat jahat ini, buruk kami buat. Selepas masuk Islam buat kebaikan. Selepas ini akan ada lagi ke Rasulullah. Rasulullah beritahu, ya. Lepas keburukan itu akan ada lagi kebaikan selepas itu. Rasulullah beritahu, ya. Terdapat banyak kesamaran, kata Rasulullah SAW. Aku bertanya, apakah kesamaran itu? Baginda menjawab, banyak perkara-perkara yang samar. Samar maksudnya yang macam yang tidak jelas, samar kan? Dalam bahasa Arab tu perempuan ada dalam bahasa Arab ini. Qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Apa saja? Satu golongan pada zaman selepas kebaikan itu akan ada keburukan, akan ada kebaikan, besok ada keburukan lagi. Ya, Rasul beritahu, ada kebaikan pada lepas itu. Selepas keburukan akan ada kebaikan. Ya, terdapat padanya kesamaran, sesuatu yang samar. Samar kalau bahasa Arab dah. Yaitu Rasulullah beritahu, satu golongan yang tidak mengambil petunjukku dalam kalangan mereka itu, yang dapat kamu kenali dan ada yang tidak dapat kamu kenali. Masya Allah. Ini samar-samar. Ini halal ke haram? Ini halal ke haram? Ini halal ke haram? Ini boleh buatnya tidak? Boleh buatnya tidak? Aku bertanya lagi, wahal ba'da dzalik al-khair min syarri? Adakah selepas kebaikan itu ada kejahatan lagi? Rasulullah beritahu. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Na'am,
Na'am tu ya. Du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya, penyeru ke pintu jahannam, ke pintu neraka jahannam. Masya Allah. Siapa yang menyahut seruan neraka, mereka akan diumpankan ke dalam api neraka jahannam. Masya Allah. Ini adalah yang kita tajuk ini, tajuk jalan sesat ya. Jalan sesat. Saudara dan puan, aspek kita melihat ciri-ciri ajaran sesat ya. Kita melihat kepada aspek al-hadis dan Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri yang sesatnya adalah ciri-ciri yang memahami dan mentafsir Al-Quran dengan menggunakan logik akal semata-mata tanpa mengikuti disiplin ilmu yang betul. Masya Allah. Dan sekarang itu terlalu kelulusan sekolah SPMJ, tapi dia boleh mengalahkan fatwa-fatwa mufti. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Yang kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ada lagi Al-Quran lain ini, dia bilang. Yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum. Ada ini. Al-Quran saja diambil. Hadis dia boleh pakai, dia kata. Okey. Ciri-ciri yang kedua tentang aspek akidah ialah mengaku menjadi nabi. Ada manusia yang mengaku menjadi nabi ataupun rasul. Aku ni nabi, aku ni rasul katanya. Nauzubillah. Mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Tapi jumpa dengan gurunya, apa dosa aku ni banyak ni, tok guru ampunkan aku. Ini ajaran sesat kalau diampunkan ya. Mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Ada yang mengakukan, oh Imam Mahdi, saya Imam Mahdi itu, ataupun dirinya sebagai Imam Mahdi. Nauzubillah ya. Yang ketiga, memuja makhluk untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Ada yang memuja makhluk ini, sebut nama makhluk, kemudian dia dapat kelebihan. Dia boleh dengan tawassul. Tawassul itu perempuan, kita tidak sembah orang itu. Kita mohon kepada Allah SWT, bertawassul kepada orang yang beriman, kepada ulama, wali Allah SWT ini, untuk kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, berikanlah kami ini hidayahmu, berikanlah kami petunjuk hidayahmu ya Allah. Itu boleh. Bukan terus minta apa kelebihan ke. Yang sebenarnya menolak alam gaib seperti roh, malaikat dan jin. Mana ada alam roh, mana? Itu ajaran-ajaran yang sesat. Yang ketiga, mempercayai semua agama benar menuju ke surga. Dia beritahu ini semua agama pergi surga apa ini? Tuan-tuan, yang seterusnya adalah aspek ibadat. Aspek ibadat tuan-tuan, menolak kewajiban ibadah fardu. Dia datang Allah, ibadah solat ni. Mana ada katanya. Contoh, nauzubillah. Padahal ajaran ini dia tidak mau menyuruh solat fardu. Kemudian ajaran yang ada pula ajaran ini beritahu menghalalkan zina atas nama nikah. Dia nikah jauh halal sudah beritahu kan. Nauzubillah. Perkahwinan tuan-tuan dan perempuan adalah untuk memelihara zuriat, hidup dengan sempurna. Kita menjaga kesempurnaan dengan Allah SWT. Tapi yang ajaran sesat ini dia beritahu, boleh macam begitu-itu je dia buat. Alhamdulillah. Yang seterusnya beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Ini jalan sesat semua ni. Seterusnya adalah menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah. Ada ibadah. Ada yang mengatakan, Mekah ni okey, boleh pergi di sana. Tukar ibadah haji katanya, tak boleh. Aspek halal, aspek akhlak pula. Aspek akhlak. Bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulan yang benar. Ada yang begitu kita jumpa kan, ajaran sesat ini. Dia beritahu ini ajaran ini sebenarnya itu guru ini yang betul ini katanya. Nauzubillah. Seterusnya mengejek dan merendah-rendahkan dan mempersenangkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini yang kita risaulah. Rasulullah SAW tidak pernah mempersenangkan sahabat. Datang pula zaman sekarang ataupun akan datang mempersendah pula sahabat. Nauzubillah. Itu adalah ajaran sesat lah. Okey, dan seterusnya adalah memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Nauzubillah. Okey, dan saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه